Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alifah Elena binti Abdul Aziz, nombor matrik 1834084. Pada online presentation ini, kumpulan kami akan membentangkan report online group project of making santan and keripik kelapa. Yang mana kami akan menjelaskan mengenai proses pembuatan santan dan keripik kelapa. Seterusnya, list of equipment, machine, tools, PPE, company facility dan juga raw material yang digunakan. Kemudian bahagian production layout dan precedent diagram. Seterusnya calculation dan juga recommendation of improvement. Untuk proses pembuatan santan dan keripik kelapa, keseluruhannya terdapat 10 proses yang mana production bermula daripada task E iaitu task interim predecessor. Task E ialah proses mengopik kelapa secara manual dan dilakukan selama 20 minit. Kemudian kelapa yang sudah dikopi akan diagihkan kepada task B untuk diparutkan dan proses ini dijalankan selama 5 minit. Seterusnya, task C yang datang daripada task B akan membahagikan stok kelapa kepada dua bahagian iaitu untuk santan dan juga keripik. Dan proses ini dilakukan selama 5 minit. Seterusnya, task D yang datang daripada task C akan memerah santan dan proses ini dilakukan selama 10 minit. Seterusnya, task E yang datang daripada task D akan menapis hampas santan dan dilakukan selama 15 minit. Kemudian task E akan menghantar santan yang sudah siap ditapis kepada task F untuk dibungkuskan dan task ini dilakukan selama 15 minit. Dan dalam pada masa yang sama, task G juga datang daripada task C yang mana task ini akan menyangat ataupun menggoreng kelapa selama 15 minit. Seterusnya, task H datang daripada task G yang mana proses ini akan mengkisar kelapa untuk dijadikan keripik dan dilakukan selama 15 minit. Kemudian task I datang daripada task H akan membungkus keripik kelapa dan dilakukan selama 15 minit. Dan akhir sekali production berakhir di task J iaitu task ini datang daripada task I dan juga F. Dan prosesnya ialah menyimpan stok kelapa dan stok keripik dan santan yang sudah dibungkus selama 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Najwa binti Sahmon, nombor matrik 1834075 dan saya akan memperkenalkan machines, equipments and tools, personal protective equipments, raw material dan company facility yang perlu ada semasa menghasilkan santan dan kelapa keripik. Okey, yang pertama saya akan tunjukkan gambar-gambar machines yang diguna untuk menghasilkan santan dan kelapa keripik. Yang pertama, coconut scraper machine. Okey, fungsi mesin ni untuk parut isi kelapa. Yang kedua, coconut milk extractor machine. Yang ni mesin ni untuk keluarkan santan daripada isi kelapa yang telah diparut tadi. Yang ketiga, coconut frying machine. Okey, mesin ni fungsinya untuk menggoreng kelapa parut. Yang keempat, coconut oil grinder machine. Okey, mesin ni untuk mengisar keripik sampai keripik tu hancur dan sampai dia keluar minyak sawit. Yang seterusnya, equipment and tools yang perlu disediakan di dalam rumah kedai semasa menghasilkan santan dan keripik. Okey, antaranya penimbang, bakul besar, chiller fridge untuk simpan santan dengan keripik nanti. Lepas tu first aid kit untuk pekerja-pekerja kalau ada kejadian yang berlaku semasa proses santan dan keripik nanti. Lepas tu tong sampah kecil, tong sampah besar dan lain-lain seperti mana yang ada di dalam gambar. Okey, personal protective equipments, PPE. Okey, PPE ni juga penting dalam pemprosesan santan dan keripik untuk mengekalkan kebersihan dalam proses membuat santan dan keripik. Jadi antara equipmentsnya ialah waterproof apron, gloves, high quality leather gloves untuk coconut peeler nanti dan mask. Raw material. Okey, untuk raw material ni kita hanya perlukan kelapa sahaja untuk menghasilkan santan dan keripik kelapa. Company facilities. Okey, ini ialah fasiliti yang perlu ada di dalam rumah kedai. Antaranya toilet, ceiling fan, sink, cold water filter dan mini pantry untuk pekerja berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Hawama binti Abdul Hamid. My matric number is 1834091. Our layout ni sesuatu yang untuk kita plan untuk letak mana ke mana. So kita orang start daripada entrance. Lepas masuk entrance tu they have
trolley, and beside sebelah kiri ada tandas, and the kanan ada fridge baris. Lepas tu kita terus masuk je, start daripada A. A ni kita peel coconut, lepas tu kita simpan coconut stock semua dekat sebelah-sebelah dia je, and then kita pergi kat B, kita parut dia, and lepas tu kita bahagikan, lepas tu C, D, lepas tu kita bahagikan, lepas tu E, kita packaging, daripada siap semua kita goreng semua tu, lepas tu kita pergi ke N, F kita packaging, I pun packaging, lepas I, H, daripada H pun dia terus ke I, and C ke G pun dia terus ke ke H, sorry. Lepas tu dia ada store. Sebelah store tu kita simpan stok-stok semua. Lepas tu ada back door. Back door ni tempat untuk kita turunkan barang. Lepas tu coconut stock tu pun dia berdekatan dengan dia. So back door and store. Lepas tu lepas dah siap semua, kita letak kat fridge yang berbaris dekat tepi tu. And also yang sebelah store tu dia ada tempat kita orang letak bahan-bahan lagi yang macam kita nak guna mangkuk kecawan untuk sukat ke apa ke, so kita orang letak sana. And also dekat tempat-tempat yang kita nak gerak tu, kita orang letak trolley untuk senang kita gerakkan sesuatu kan, kita buat banyak-banyak, so kita gerakkan dari satu tempat ke satu tempat. And finally kita pergi ke J, fridge. So kita simpan stok dia dekat fridge. Seterusnya President diagram. President diagram pada A to B, C, lepas tu C pergi kepada G and D, lepas tu D ke E, lepas tu daripada E ke F, F ke J, and also C ke G, G ke H, and H ke I. So sebab apa kita letak kat bawah tu, sebab kita nak senangkan urusan kita, and lastly kita pergi ke J. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah binti Rosli, nombor matrik 1834085. Baiklah, saya akan menerangkan tentang calculation yang terlibat untuk workstation dalam making santan dan keripik ini. Baik, sebelum itu, syarikat ini beroperasi 8 jam sehari dan 5 hari seminggu. Seterusnya, PTT-nya adalah sebanyak 140 minit dan CT-nya pula 30 minit. Okey, apakah itu PTT? PTT adalah jumlah keseluruhan bagi task time antara workstation ke workstation. Baik, calculation yang terlibat adalah minimum number of workstation. Okey, macam mana nak buat pengiraan ni? Formulanya adalah PTT dibahagikan dengan CT, iaitu 140 minit bahagi dengan 30 minit, dan kita akan dapat jawapan dalam perpuluhan, iaitu 4.67, dan kita tak boleh tinggalkan dia dalam perpuluhan, yang mana kita kena bundarkan dia menjadi genap, dan setelah dibundarkan kita dapat 5 workstation. Okey, kenapa kita gunakan minimum number of workstation ni? Kerana kita nak tengok seberapa minimumkah workstation tu boleh digabungkan. Seterusnya kita perlu tahu bahawa Siti diberi 30 minit sahaja. Maka penggabungan workstation tidak boleh melebihi daripada 30 minit. Yang mana kalau kita lihat gambar rajah dan jadual di bawah, majoriti meja mencapai tahap maksimum, masa maksimum, iaitu 30 minit. Setelah kita membuat penggabungan workstation tadi, kita perlu membuat new precedence diagram, dan kita boleh lihat rajah di bawah, itulah new precedence diagram, yang mana hanya ada 5 workstation sahaja. Selepas penggabungan workstation telah dilakukan, kita nak melihat adakah dia efisien dan berapakah kerugian syarikat dalam sehari. Jadi untuk mengetahuinya, kita perlu menggunakan formula efficiency dan balance of delay. Baik, sebelum itu kita akan buat efficiency dahulu, yang mana formulanya adalah PTT bahagi dengan WS kali CT. Okey, setelah mendapat jumlah, kita kena kalikan dengan 100. Baik, setelah dikira, kita akan mendapat jumlah sebanyak 93.33%, yang mana ianya sangatlah efisien kerana 93.33% itu telah hampir dengan 100%. Seterusnya kita akan mengira kerugian syarikat dalam sehari menggunakan formula balance of delay, yang mana formulanya adalah 100% ditolakkan dengan efisiensi yang kita dah kira sebelum ini, dan kita mendapat jumlah sebanyak 6.67%, yang mana kerugian dalam sehari adalah sangat sikit dibandingkan dengan efisiensi sangat tinggi. Yang terakhir adalah apakah recommendation yang boleh disuggestkan kepada Encik Daniel. Yang pertama adalah Encik Daniel perlu recheck kembali adakah workstation di rumah kedainya boleh digabungkan.
Baik, yang kedua adalah Encik Daniel perlulah menyediakan mesin pengopek kelapa khususnya kepada tas A ataupun meja A, kerana pada ketika ini pekerja membuatnya secara manual dan ianya memakan masa yang lama. Baik, yang ketiga adalah meja packaging santan dan kerisik perlulah dikombinkan untuk menjimatkan masa dan maximize the efficiency, kerana kita tidak mahu menghayat pekerja yang banyak untuk packaging sahaja.